dengan baca bismillah. Dia kiaskan dengan apa? Dia kiaskan dengan wuduk. Samalah juga selepas tayamum kita baca doa yang kita wuduk. Faham? Sama. Sebelum mandi baca bismillah, lepas habis mandi sama baca macam yang kita baca lepas wuduk, sama. Begitulah juga tayamum. Sebelum tayamum baca bismillah, bila habis tayamum sama. Baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana sama. Okey. Menghadap kiblat disunatkan. Tayamum dalam keadaan menghadap ke arah kiblat seperti wuduk. Apa lagi? Apa lagi yang itu je lah. Di sini dia tulis syarat tayamum berapa je. Ada lagi syarat tayamum yang tak tulis dalam matan. Faham? Yang syarat tu kamu dah belajar dalam Safinatun Najah. So tu jangan ambil ringan kitab Safinatun Najah tu. Ada berapa? 7. Berapa syarat tayamum? 10. Ya, ada syarat yang tak ada sebut pun dalam matan Minhaj. Tapi dalam syarah ada sebut lah. Jadi sebab tu kitab tu dah pernah belajar lagi. Baca lagi. Itu kaedah orang belajar. Faham? Kalau di Ustaz Fauzi cerita di pondok, dah belajar dah matan Ajrumiyah. Ada guru lain yang mengajar, maka kita baca lagi. Faham? Itu ada guru tu dia buat lagi kelas tu, dah khatam buat lagi sekali, ulang. Baca lagi. Faham? Bukan baca sekali je. Betul tak? Sekali lepas tu tak pernah buka kan sampai sekarang. Tak pernah buka langsung. Dia ilmu tu kena takrar, ulang. Walaupun benda yang sama, kitab yang sama. Bila kita ulang, ada benda yang kita akan nampak yang kita tak nampak sebelum tu. Selalu dah disebut kat sini, membaca kitab yang sama lebih sekali lebih baik daripada baca banyak kitab tapi tak habis. Faham? Ulang. Di Safinatun Najah ada orang tu dia pergi Zabit belajar Safinatun Najah. Itu je belajar. Belajar pun setahun je. Tapi dia balik ke halaman dia, dia boleh memberi manfaat kepada orang kampung dia. Faham? Mana sekadar yang dia belajar. Sebenarnya benda tu dia membahaskan benda yang asas, yang kebanyakan orang perlulah. Faham? Sebenarnya hukum-hukum yang asas kan. Jadi dikuasai dengan baik, InsyaAllah dia memberi manfaat untuk kita. Okey, ada 10. Baca Safina. Syurutut tayammumi 'asharatun an yakuna fi turabin. Wa an yakuna turabu tahiran. Okey. Wa an la yakuna musta'malan. Tutup langsir. Ini semua dah sebut lagi. Wa an la yuqaritahu daqiqun wa nahwuhu. Ini pun ada dalam Minhaj. Wa an yaqsidahu. Apa dia? Wa an yaqsidahu. Qasad. Ada. Qasdut turab kan? Ada. Lagi? Wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini. 2 kali tepuk. Pun dah baca semalam. Ada khilaf. Muktamadnya 2 kali wajib. Lagi? Wa an yuzilan najasata awalan. Ini. Tapi saya dah bagi tambah dah sebelum ni.
Dalam tayamum kena bersihkan dulu najis, baru tayamum. Kalau tayamum dalam keadaan masih ada najis, tayamum tidak sah. Kemudian Wa an yajtahida fil qiblati ini, qablahu. ini tak disebut lagi sebelum. Sebelum kita nak tayamum, kena tahu di mana arah kiblat. Kalau kita tayamum dalam keadaan lepas tayamum baru nak cari kiblat, ataupun baru nak ijtihad kiblat, maka tayamum tak sah. Okey? Wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Ma'ruf. Wa an yatayammama li kulli fardhin. Wa an yatayammama li kulli fardhin. Ini pun ma'ruf. Syarat-syarat ni memang tak ada dalam bab wuduk. Mana ada syarat ambil wuduk kena tahu kiblat dulu. Dia ambil wuduk lepas tu cari kiblat, wuduk dia sah. Tapi tayamum kena cari kiblat dulu baru tayamum. Sama dengan masalah najis, sama. Ini semua kembali kepada yang saya dah tekankan sebelum ni, kerana tayamum ni dia adalah taharah darurah. Faham? Dia adalah taharah darurah. Taharah darurah ni dia dibuat dalam keadaan darurah. Darurah tu maksudnya dalam keadaan sempit. Maknanya lepas tayamum dia terus mayang je. Sekarang ni dia tayamum, lepas tu kiblat pun tak tahu lagi. Lepas tayamum tak boleh semayang lagi. Lepas tayamum dia tak boleh semayang lagi sebab tubuh dia ada najis, nak kena basuh pula lepas tu. Jadi dia tidak berada dalam keadaan darurah. Kita kena wujudkan keadaan darurah. Maknanya lepas tayamum tu kira terus melaksanakan maksud, iaitu mengerjakan solat dan seumpamanya. Faham tak? Tapi ada ihtimal kan, wa an yuzilan najasata awalan. Okey. Sekarang ni orang tu dia tayamum, dia nak baca Quran dia. Dia wajib tak hilangkan najis dulu? Satu orang tu dia tayamum, dia nak baca Quran. Adakah dia perlu meraihkan syarat menghilangkan najis? Sebab elah yang disebut kenapa kena hilangkan najis dulu, supaya lepas dia tayamum dia boleh terus semayang. Semayang kan tak sah kalau ada najis. Baca Quran tak ada syarat pun. Faham? Satu orang tu dia tubuh dia kena tak ada najis baru dia punya baca Quran ni sah. Adakah wa an yuzilan najasata awalan tu? Syarat ni hanya untuk tayamum min ajli tawaf dan min ajli salah, min ajli sujud syukur. Maksudnya dia tayamum untuk buat benda yang mana syarat nak buat benda tu kena suci daripada najis. Kalau dia nak buat benda yang tak ada syarat suci najis, adakah ada juga syarat wa an yuzilan najasata? Contohnya kiblat tu kan, itu memang confirm lah. Dia tayamum nak baca Quran, apa kena mengenai cari kiblat pula? Faham? Jadi wa an yajtahida lil qiblati awalan tu, itu yang tu memang secara pasti itu hanya kalau dia tayamum untuk solat. Faham? Jadi kalau dia tayamum bukan untuk solat, bukan untuk sujud syukur, sujud syukur pun kena tengok kiblat agak. Maka dia tak ada syarat dia tayamum tu mesti tahu kiblat. Samalah juga kalau dia tayamum untuk buat benda yang tak ada syarat pun, dia perlu bersih daripada najis, maka tayamumnya itu sah. Cari ibarat tentang perkara itu. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Man tayammama li waqti ma'in fa wajadahu lam yakun li salati. Walaupun tayamum ni dalam banyak benda dia ini dikiaskan. Faham? Dikiaskan dengan apa? Dengan wuduk daimil hadath. Kebanyakan. Contohnya tayamum syaratnya waktu dah masuk. Sama lah tu. Dengan wuduk daimil hadath. Dia mesti apa dia? Dia mesti tayamum bila waktu dah masuk. Kebanyakan, bukan semua. Antara yang tak sama antara tayamum dengan wuduk daimil hadas, tidak ada syarat berturut-turut. Tak ada. Faham? Lepas dia tayamum, kalau dia tak terus solat,
tidaklah membatalkan tayamum. Tapi dalam bab wuduk daimil hadas, boleh membatalkan dia punya wuduk, dia kena buat lagi sekali. Sebabnya kalau nak tahu sebabnya, tengoklah dulu elah kenapa di sana ulama menyatakan kita wuduk ataupun daimul hadas dia perlu mualat. Sebabnya takhfifan lil hadath. Dia kan tengah keluar darah tu duk keluar, kencing tu keluar. Makin lambat dia semayang, makin banyaklah dia punya hadas dia. Sedangkan dia boleh elakkan daripada banyak dengan cara dia cepatkanlah semayang dia. Makin dia lambat, makin banyaklah dia punya merebak dia. Tapi dalam bab tayamum tak ada isu tu, memang tak bangkit langsung. Faham? Kalau dilewatkan tayamum dia pun tak ada berbangkit persoalan ada hadas yang bertambah. Sebab itu dalam bab ni tidak dikiaskan dengan bab wuduk daimil hadas. Faham? Kemudian musannif mula masuk pada menyatakan apakah menyatakan pada hukum-hukum tayamum. Okey, beberapa masail berkaitan dengan tayamum. Tayamum ni panjang. Oh, haid tak masuk lagi kelas ni. Oi, lambat. Macam mana nak habis? Muqarrar dia sampai apa? Solat musafir. Berapa muka surat lagi? Banyak lagi. Solat musafir. Berapa muka? Habis. Sebelum tak masuk. Berapa? 134 cetakan Kanzur Raghibin. Ada berapa hari? 50. 134 bahagi 50 apa? 2,5. 3. 3 muka. Ini sebaris je. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca. Man tayammama bima'i wajibahu lam yakun fi salati batala lam yakun bimani'in ka'atashin aw fi salatin la tasqutu batalat 'ala al-mashhuri wa in asqataha fala wa qila yabtulu an-naflu. Tak baca lagi ke ni? Kita baca satu je masalah dari 3 hukum yang nak terangkan. Terjemah, wa man tayammama, dan siapa yang tayamum ia kerana ketiadaan air itu ia mendapati akan air tersebut. Sekiranya ia berada dalam solat batal. Sekiranya tidak beriringan sebarang yang atau ataupun dalam solat yang tidak batal solat. menurut pendapat yang masyhur, wa in asqataha, sekiranya tayamum itu, sekiranya menggugur ia tayamum akan dia solat, fala, maka tidak apa? Tidak batal oleh solatnya. Ini buat khulasah je. Sekarang ni, apakah illah kita boleh tayamum? Air ada. Maka bila air ada, air tak ada, apakah illah kita boleh tayamum? Air tak ada. Itu illah kan? Bila air tak ada, boleh tayamum. Ini untuk kes yang tak ada air, itulah bukan sakit. Bila air ada semula, maka illah boleh tu dah tak ada. Faham? Illah boleh tu tak ada air. Kalau air ada, maka
hilanglah ataupun terangkatlah illah boleh tayamum kan. So bila terangkat illah boleh tayamum, maka apa? Maka tak bolehlah tayamum. Faham? Lepas tu bila dia tayamum kerana tak ada air, kemudian air ada, maka batallah sembahyang dia. Namun dia bukan serengkas itu, dia ada tafsir. Tafsir dia senang je nak ingat. Tengok wa man tayammama li faqdi ma'in fawajadahu, yakin. Dia ada pelbagai masail. Dia panggil, dia punya tajuk dia wijdanul ma', mendapati air. Wijdan tu maksudnya mendapati. Kita tengok, kalau air itu dia dapati sebelum dia solat, belum masuk solat, air ada, hukum lain. Yang kedua, mendapati air ada ketika sedang solat. Faham? Yang ketiga, mendapati air ada selepas habis sembahyang. Selepas habis sembahyang. Kalau dia mendapati air ada sebelum masuk sembahyang, apa tafsir dia? Adakah terus kita kata sembahyang dia batal? Tak, dia bukan macam tu. Dia ada tafsir. Kalau air itu dia ada sebelum sembahyang, ada tafsir. Dia pecah kepada dua. Apa pecahan dia? Yaqtarinu bimani', lam yaqtarin bimani'. Dia pecah dua macam tu. Yaqtarin tu fa'il dia ialah wijdanul ma'. Kewujudan air itu, dalam masa wujudnya air, dalam masa itu juga ada manik daripada kita boleh dapatkan air itu. Faham? Untuk wuduk. Dalam masa kita jumpa air itu, dalam masa yang sama tidak ada halangan daripada kita boleh guna air itu untuk wuduk. Faham? Dia pecah macam tu. Faham? Jumpa air sebelum semayang dipecah kepada dua. Ma'a wujudi mani'. Yang kedua, adami wujudi mani'. Faham? Contohnya, dia ada air. Ada air sebelum sembahyang, tapi ada halangan daripada dia boleh guna air itu. Sebab apa? Macam-macam sebab. So kita bagi contoh. Manik tu apa contoh dia? Contoh dia bagi dalam kitab dahaga. Air ada pun dia tak boleh guna untuk wudu, sebab dia perlu air itu untuk minum. Faham? Maka air tu ada kira macam tak ada. Bila air tu ada kira macam tak ada, maka tidaklah batal tayamum dia. Betul tak? Itu dikira manik. Maniknya apa? Atas. Air itu diperlukan untuk menghilangkan dahaga. Tak boleh pakai untuk wuduk. Itu dikira manik. Contoh lagi manik, air ada tapi air orang lain. Tak air dia, air sampai, tapi orang lain punya. Dia tak boleh pakai kak. Dan dia tak ada duit pun nak beli air tersebut. Maka itu dikira manik juga. Apa manik dia? Apa halangan daripada dia dapat guna air? Milik orang lain. Benda tu milik orang lain. Faham? Ataupun ada manik. Ada manik. Air ada tapi ada manik. Maksudnya lepas dia tayamum diberitahu ada sumur. Ada orang jumpa sumur. Faham? Tempat air lah, punca air. Tapi ada manik daripada kita boleh dapatkan air tu. Sebab apa? Nak pergi ke sumur tu, sumur tu dijaga oleh singa. Tak boleh masuk mati. Faham? Ada manik juga. Jadi itu semua contoh manik. Jadi kalau dia temui air, dalam masa yang sama adanya manik, yaktarin, dia guna perkataan apa? Seiring dengan dia jumpa air tu, seiring dengan tu adanya manik. Dia ada 3. Kalau kita faham tu, dia punya pecahan tu, kalau dalam satu kitab tu dia pecah sampai 70 masail. Dia manik ni kamu bahagian kepada 3. Manik ni dia panggil mani'un mutaqaddimun, mani'un muqtarinun, mani'un mutaakhir.
mani'un mutaqaddimun ala wijdanil ma', mani'un muqtarinun ma'a wijdanil ma', mani'un mutaakhirun an wijdanil ma'. Faham? Yang apa? Yang tidak akan membatalkan tayamum ni kalau mani' tu muqtarin, kalau mani' tu muqtarin sahaja. Kalau mani' tu muqtarin dan mutaqaddim. Faham? Kalau mani' tu mutaqaddim dan muqtarin, maka dia tak membatalkan tayamum. Tapi kalau mani' tu mutaakhir, maka dia membatalkan tayamum. Apa benda tu? Kalau mani' tu datang dulu, barulah kita jumpa air, maka tak membatalkan tayamum. Kalau kita jumpa air dulu, barulah kita mendapati mani', maka batal tayamum. Faham? Yang tak batal dua, yang batal satu. Contohnya, dia berjalan-jalan, dia nampak singa. Dia nampak singa dulu, lepas tu baru dia nampak air. Itu dia panggil, dia nampak mani' dulu, barulah dia jumpa air. Itu dia panggil mani' datang dulu. Faham? Itu contoh. Ataupun dia pergi kat sumur tu, dalam masa dia nampak air, dalam masa itu juga dia nampak apa? Benda-benda yang boleh menghalang dia daripada dapat air. Itu dia panggil mani' muqtarin. Tapi kalaulah dia jumpa sumur dulu, jumpa, dia dah pergi dah dekat, lepas tu barulah datang benda-benda yang menghalang, lepas tu baru datang, maka tayamum dia batal. Dia tayamum lagi sekali. Faham? Dalam kitab kata, ada orang buat iklan, ni ada air ni, ada air. Jadi bila orang sebut ada air, maka air adalah ada air tapi kena beli. Jadi orang tu sebut ada air dulu, baru sebut kena beli. Itu dikira apa? Mani' tu datang lewat, maka tayamum dia batal. Tapi kalau orang sebut ni, siapa nak beli air? Faham? So beli tu datang dulu, barulah sebutan air tu datang kemudian. Maka dipanggil, dia tak mampu nak beli, maka dipanggil mani' tu adalah mani' mutaqaddim, lalu dia tidak apa? Tidak membatalkan tayamum. Faham? Dalam matan ni dia sebut, sebab tu dia guna perkataan illam yaqtarin bimani'. Faham? Sekiranya wijdanil ma' itu tidak seiring dengan kewujudan mani'. Seperti juga tak seiring ni adalah tak seiring. Tak seiring ni apa makna tak seiring? Ada dua. Jap. Tidak seiring dengan mani'. Tidak seiring dengan mani' itu maksudnya apa dia? Apabila dia datang kemudian. Faham? Apabila dia datang kemudian membatalkan tayamum kan? Kalau dia seiring, maksudnya dia kata sekiranya dia tak seiring maka batal. Betul? Mafhum mukhalafah dia, kalaulah mani' tu seiring, maka kalau mani' tu seiring, batal pula. Sekiranya mani' tu seiring, maka tak batal. Sekiranya mani' itu tidak seiring, maka batal. Mafhum mukhalafah dia, kalau mani' itu seiring, apa dia? Tak batal lah. Apakah yang dimaksudkan mani' itu tidak seiring? Maksud dia ialah dia datang kemudian. Apakah yang dimaksudkan dengan mani' itu datang seiring? Dia ada dua. Sama ada mani' itu memang datang seiring dengan kita jumpa air, ataupun mani' itu datang dulu barulah datangnya jumpa air. Dua-dua tu hukumnya sama. So kita pecah kepada tiga. Faham? Mani', ada mani'. Ada mani' tu dipecahkan kepada tiga. Faham? Seiring, mutaqaddim, mutaakhir. Jadi menjumpai air sebelum sembahyang dipecahkan kepada dua, ada mani', tak ada mani'. Ada mani' dipecahkan kepada tiga, mutaqaddim, muqtarin dan mutaakhir. Daripada tiga ni, satu sahaja yang membatalkan tayamum, iaitu mutaakhir. Yang dua lagi tidak apa? Membatalkan tayamum. Okey. Dia mendapati air dalam masa yang sama, tak ada mani'. Apa hukum dia agak-agak? Apa hukum dia?
Dia mendapati air dalam masa yang sama tak ada manik, hukumnya mestilah batal kan? Takkan tak batal pula. Betul tak? Kalau kita kata tak batal, macam tak logik lah kan? Bukan tak logik, dia tak seragam lah dengan kenyataan yang kalau ada manik yang mutaakhir pun batal kan? Ni tak ada manik langsung, dia boleh dapat air. Jadi kaedahnya tayamum, kalau kita air ada, dia wijdanil ma' ni kita yakin air ada. Faham? Namun nanti kita akan bacalah. Dia ada beza antara belum solat dengan lepas dah masuk dalam solat. Kalau belum solat, dia okey, wijdanil ma', mendapati adanya air. Mendapati adanya air, dia ada situasi macam mana? Yakin air ada. Satu, zon air ada. Yang ketiga, waham air ada. Dalam bab tayamum ni kita akan bagi kepada tiga. Zon air ada, yakin air ada, waham air ada. Benda tu boleh berlaku dalam solat pun boleh, luar solat pun boleh. Belum solat lagi. So dia yakin air ada. Dalam masa yang sama tak ada manik. Maka apa tadi kita belajar? Batal. Dia zon je air ada. Belum solat ni, dia zon air ada. Ataupun dia waham air ada. Batal tak solat? Batal ke tak? Batal. Faham? Kalau belum masuk lagi dalam solat, dia walaupun kita zon je air ada pun batal. Faham? Contohnya, dia tengok awan mendung. Ini nak hujan ni, dia dah tayamum. Dia sangka air akan ada. Tayamum ni batal walaupun hujan tak turun. Faham? Walaupun selepas tu hujan tak turun, tayamum dia batal. Zon air ada pun boleh batal tayamum kalau ia berlaku sebelum masuk dalam sembahyang. Faham? Tapi kalau dia dah masuk dalam sembahyang, dia ada lagi pecahan dia. Kita tengok dulu sembahyang tu jenis apa. Adakah sembahyang tu kalau dia sembahyang dia kena ulang lagi? Ataupun sembahyang tu lepas dia sembahyang dia tak perlu ulang dah. Faham? Apakah sembahyang yang kalau kita sembahyang dengan tayamum kena ulang, yang mana tak kena ulang, yang tu belum sebut lagi. Dia ada lebih kurang berapa? 9 sebab, yang mana kalau kita tayamum dengan sebab tu kita kena ulang balik sembahyang. Faham? Jadi kena hafal lah. Jadi dia ada bezakan. Kalau kita mendapati air ketika dalam sembahyang, batal tak tayamum, ada tafsir. Tafsir tu dia akan tengok jenis sembahyang tu. Kalau ringkas yang dalam minhaj ni, dia kata kalau sembahyang tu jenis kena ulang balik, tak gugur, maka sembahyang tu batal. Faham? Kalau sembahyang tu tak kena ulang balik, maka sembahyang tu tak batal. Faham? Kalau dia mendapati air ketika dalam sembahyang. Faham tak? Au fi salatin la tasqutu batalan al masyhur. Faham? Ataupun dia mendapati air di dalam sembahyang yang sembahyang tu jenis tak gugur. Maksud sembahyang tu tak gugur, sembahyang tu tak kena ulang balik nanti. Macam mana nak tahu kena ulang balik ke tak kena balik? Kena tahulah 9 sebab tu. Yang siapa tayamum dengan sebab tu, dia kena ulang balik sembahyang dia. Wa in asqata, dan sekiranya tayamum itu menggugurkan solat, maksudnya dengan tayamum sudah cukup, dia tak perlu qada balik, maka fala tabtul, solat tu tidak. Faham tak? Ingat tafsir dia. Kalau dalam solat kita tengok solat tu jenis apa, kena ulang balik ke tak kena ulang. Kalau kena ulang balik, batal semayangnya. Kalau tak kena ulang balik, tidak batal semayangnya. Cuma kalaulah dalam sembahyang